Daripada paparan Kanta 744 beralih kepada berita perdana edisi Khamis 23 Mac 2023, saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Komited Perkukuh Hubungan Dagang, projek Bandar Pintar turut jadi tumpuan. MRSM berbayar tidak libatkan peruntukan kerajaan dan tanah mara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Arab Saudi, negara terbesar di rantau teluk dengan populasi penduduk mencecah 36 juta orang. Ini petunjuk bahawa negara itu menawarkan akses pasaran cukup luas untuk diteroka Malaysia. Selain industri minyak dan gas, perhatian harus turut tertumpu kepada peluang kerjasama dalam pelbagai sektor baharu yang pesat berkembang. Laporan Andy Reza Rohadian dari Jeddah, Arab Saudi. Nilai dagangan Kuala Lumpur Riyadh mencecah 10.26 bilion dolar Amerika pada tahun 2022, peningkatan 159.2% berbanding 4.23 bilion tahun sebelumnya. Bagi tempoh sama, ekspor ke Arab Saudi meningkat 43.8%, manakala import dari negara itu bertambah 205.8%. Meskipun ada lonjakan, namun nilai ekspor-import antara kedua-dua negara masih tidak seimbang. Jumlah ekspor Malaysia ke Arab Saudi jauh lebih rendah berbanding import dari negara itu ke Malaysia. Data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan trend tersebut berterusan sejak beberapa tahun lalu. Justru lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi amat penting, bukan saja bagi mengimbangi perdagangan dua hala, malah melonjakkannya ke tahap lebih tinggi. Pertemuan bersama komuniti perniagaan utama mengisi agenda hari kedua kunjungan Perdana Menteri ke negara Timur Tengah ini. Jadi pertemuan ini sebagai satu wahana bagi YB atau peniaga yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menerokai peluang ekonomi yang boleh diceburi oleh ahli peniaga Malaysia di Arab Saudi, serta bagi mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. Kekuatan Arab Saudi semestinya dalam industri minyak dan gas yang mencatat pertumbuhan positif dengan lonjakan 32.7% dalam KDNK-nya tahun lalu. Permintaan terhadap bahan bakar dari negara itu meningkat drastik susulan konflik Rusia-Ukraine. Untuk itu, Malaysia harus mengintai usaha sama baharu dengan Arab Saudi dalam industri berkenaan. Namun perlu diingat, inisiatif mempelbagaikan ekonomi bawah agenda Wawasan 2030 yang dilancar Arab Saudi pada 2016 antara lain menyasarkan pengurangan kebergantungan negara itu kepada minyak. Ini masanya untuk syarikat-syarikat Malaysia meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai sektor, termasuk tenaga boleh diperbaharui, teknologi telekomunikasi dan kesihatan. Beberapa memorandum persefahaman ataupun MOU untuk ditandatangani antara kedua-dua negara. Jadi menandatangani MOU tersebut akan memberi peluang kepada kedua-dua buah negara untuk menerokai potensi kerjasama di dalam pelbagai bidang. Fokus juga perlu tertumpu kepada pembangunan beberapa projek bandar pintar bertaraf giga di Arab Saudi, antaranya NEOM, Mukab, Red Sea dan Qiddiya. Malaysia harus memastikan syarikat tempatan mendapat tempat untuk terlibat sama dalam projek berkenaan. Dengan kepakaran dan pengalaman dalam bidang kejuruteraan, tidak mustahil matlamat itu mampu dicapai. Malah, kemampuan Malaysia juga sudah diakui oleh Arab Saudi apabila diberi mandat untuk mengendalikan operasi sistem perkhidmatan rel Al-Masyair Al-Mugaddasah Mekah Metro dan pembinaan projek naik taraf jambatan ke Kompleks Jamarat. Andy Reza Rohadian, Jeddah, RTM.
Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor bakal memacu perubahan ke arah pemerintahan yang lebih telus. Ia selaras matlamat tata kelola baik menghapus amalan rasuah yang menjadi perjuangan Perdana Menteri dan diiktiraf Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan yang kerjasama erat itu memberikan nafas baharu dalam membaiki struktur pemerintahan negara. Tindakan keputusan oleh Perdana Menteri untuk memberikan tumpuan kepada soal rasuah sebenarnya turut akan mengurus persepsi ke atas indeks persepsi rasuah di peringkat antarabangsa dan juga dalam negara. Sultan Johor memberikan satu pengiktirafan yang besar yang saya percaya penting dalam konteks persekitaran hari ini, bagaimana ini juga sebenarnya menunjukkan keserasian di antara hubungan institusi Raja-Raja Melayu dengan Kerajaan Persekutuan, Eksekutif, dan ini juga akan membolehkan masing-masing bergerak ke arah hala tuju yang sama supaya ia meningkatkan satu tahap pemikiran dan juga perubahan ke atas penerimaan dalam konteks pentadbiran dan juga gaya kepimpinan Perdana Menteri. Kerjasama erat itu juga berupaya meningkatkan tahap sosioekonomi dan kemakmuran negeri melalui manfaat yang disalur Kerajaan Persekutuan. Hubungan negeri dan juga Kerajaan Persekutuan penting supaya kedua-duanya yang bersifat resiprokal saling lengkap-melengkapi mampu untuk mempertahankan keamanan, kedaulatan dan juga menjamin keselamatan serta meningkatkan nilai kesejahteraan bukan sahaja di peringkat pusat tetapi di mana peringkat negeri juga akan mampu untuk membawa kepada kemakmuran. Dalam laporan media hari ini, Sultan Ibrahim bertitah baginda dapat bekerjasama baik dengan Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dan menyokong usaha membantras amalan rasuah. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar merafak sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri mendoakan agar Sultan Ibrahim dan Permaisuri Johor Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayah serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Tiada dana kerajaan akan digunakan sekiranya Maktab Rendah Sains Semara MRSM berbayar diwujudkan. Sebaliknya, pelan futuristik yang sedang disusun atur itu akan dibiaya menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika memberi jaminan itu turut menjelaskan cadangan mewujudkan MRSM berbayar tersebut ekoran permintaan tinggi kemasukan ke MRSM iaitu 300% daripada kapasiti sedia ada. Rancangan ke arah pengujudannya memerlukan kajian menyeluruh sebelum sebarang kerangka cadangan pelaksanaan dimuktamadkan. Dalam rancangan kami tidak akan menggunakan peruntukan daripada kerajaan. Sebaliknya kita akan menggunakan perkataan PFI, Private Finance Initiative. Dan kita akan bersama dengan institusi kewangan untuk pembiayaan. Dalam hal ini, kita mesti keluar daripada kepompong dan berfikir tanpa kotak. Beliau turut memaklumkan tiada tanah rakyat miskin yang akan digunakan untuk pembangunan MRSM berkenaan. Cadangan membina hypermarket atau pasaraya besar bagi golongan B40 akan dipertimbang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, perkara itu masih dalam perbincangan dengan pemain industri. Kenapa tidak sama-sama fikir tentang satu hypermarket untuk B40 untuk mampu milik atau dalam istilahnya disebut hypermarket sosial yang akan kita cuba bincangkan bersama. Perkara ini masih saya dah sebut 2-3 kali, masih lagi di peringkat konsep dan perbincangan.
Pasaraya seperti itu telah wujud di beberapa negara Eropah dan ia boleh diterjemahkan di negara ini. Lembaga Tabung Haji TH menjangkakan jumlah bantuan keuangan haji akan meningkat kepada hampir 500 juta ringgit pada 2024 sekiranya kos bayaran menunaikan ibadah haji tidak disemak. Untuk tahun ini, bantuan keuangan haji dijangka meningkat 400 juta ringgit berbanding 185 juta ringgit pada 2022 susulan peningkatan kos haji jemaah muassasah sebanyak 8% tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bagaimanapun memberitahu bantuan tetap diteruskan secara bersasar dengan membuat semakan penerima. Tabung Haji sentiasa bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pangkalan data sedia ada berkaitan pendapatan mereka. Tabung Haji juga memperkenalkan pendekatan secara bersasar bagi memastikan manfaat hafiz dapat dirasai sepenuhnya oleh golongan yang paling memerlukan dan mengurangkan bebanan rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah. Rang Undang-Undang RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat 2023 akan dibacakan kali pertama pada Isnin ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata beberapa dasar baharu dalam usaha pemansuhan hukuman mati mandatori juga telah dipersetujui Jemaah Menteri. Tiada lagi hukuman pemenjaraan sepanjang hayat sebagai alternatif kepada hukuman mati mandatori. Sebaliknya, hukuman alternatif baru adalah hukuman pemenjaraan tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Kedua, hukuman pemenjaraan sepanjang hayat sebagai satu hukuman dimasukkan sepenuhnya dalam semua undang-undang. Ketiga, hukuman mati dimasukkan bagi kesalahan-kesalahan yang tidak menyebabkan kematian melainkan 3 kesalahan iaitu Seksyen 121 dan Seksyen 121A Kanun Keseksaan dan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Masih bersama Berita Perdana. Proses pengeluaran sijil halal perlu dipermudah tanpa mengabaikan hukum syariah dan kualiti yang ditetapkan. Justru mesyuarat Majlis Halal Malaysia hari ini sepakat satu mekanisme atau proses baharu perlu dilaksanakan bagi mempercepatkan proses pengeluaran sijil halal. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia memandangkan pengeluaran sijil halal ketika ini mengambil masa kira-kira 9 bulan untuk diluluskan. Berikutan beberapa kekangan termasuk kerana birokrasi. Kita telah mengambil keputusan agar satu template atau acuan baru mesti dilakukan tanpa berkompromi tentang kualiti dan piawaian yang ditentukan bagi pengeluaran dari sijil halal. Oleh kerana terdapat beberapa kekangan dari segi waktu, ya, didapati bahawa tempoh untuk pengeluaran sijil halal itu tanpa mahu menyentuh tentang soal kualiti, birokrasi ke arah pengeluaran sijil halal itu hendaklah dilakukan dengan mempercepatkan prosesnya
tetapi mematuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dengan tidak mahu menyentuh soal kredibiliti mana-mana pegawai daripada mana-mana jabatan atau agensi. Beliau melancarkan Pelan Utama Industri Halal 2030 di Parlimen. Industri itu juga dijangka berkembang sehingga $113.2 pada 2030. Industri halal Malaysia diunjur berkembang kepada $113.2 bilion Amerika pada 2030. Sumbangan industri tersebut kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pula dianggar sebanyak 8.1% menjelang 2025 dipacu Pelan Indo Industri Halal HIMP 2030. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan penambahbaikan dalam semua komponen ekosistem halal akan terus dilaksana bagi memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai pemain utama pasaran halal global. Pada masa sama, memanfaatkan jumlah penduduk Islam global yang mencecah 2 bilion. Menerusi HIMP 2030, 23 inisiatif telah dikenal pasti untuk memacu 7 teras strategik dan memanfaatkan peluang serta menangani cabaran. Antaranya, menambah baik polisi dan perundangan yang lebih mesra industri halal dan mewujudkan ruang pasaran yang baharu dan lebih luas untuk produk dan perkhidmatan halal tempatan. Nilai ekspor halal tahun lalu mencecah RM59.46 bilion, meningkat 63.8% daripada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Batu Pahat, Johor menunjukkan penurunan kepada 444 orang. Ia melibatkan 124 keluarga. Sehingga kini hanya tinggal 5 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, seramai 240 penduduk masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Seri Medan, manakala 118 lagi di PPS Dewan Orang Ramai Yong Peng. 54 orang masih kekal di Sekolah Agama Seri Comel, 26 di SJKC Huamin dan 6 orang di Sekolah Agama Seri Bertam. Polis telah mengenal pasti identiti 6 pengikut ajaran sesat Suhaini Muhammad atau Sihak yang menghina Nabi Muhammad baru-baru ini. Itu golongan 30-an, 20-an hingga 30-an, ya. Masih dalam siasatan dan telah kena pasti akan ambil tindakan dalam masa segera. So, lebih baik dia serah diri, lagi baik. Lebih baik dia datang ke polis daripada kita pergi ke tempat dia. Beliau berkata demikian di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Kesemua 5 pertuduhan rasuah yang dihadapi ahli perniagaan Adam Muhammad berkaitan program Jana Wibawa akan dibicarakan bersama di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Timbalan Pendakwa Raya Maziah Mohaidi memberitahu mahkamah pihak pendakwaan akan memohon untuk memindahkan 2 kes dihadapi Adam Radlan di Mahkamah Shah Alam ke Mahkamah Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Beliau berkata kes Adam Radlan di Shah Alam akan disebut pada 14 April ini. Adam Radlan yang juga Timbalan Ketua Bahagian Bersatu segambut menghadapi 5 pertuduhan iaitu 3 di Kuala Lumpur dan 2 di Shah Alam. Peguam Datuk Seri Rajan Nabaratnam yang mewakili Adam Radlan tidak membantah pemindahan tersebut. Hakim Azura Alwi kemudian menetapkan 29 Mei sebagai tarikh serahan dokumen lain. Kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai yang dihadapi Datin Sri Rosmah Mansor di Mahkamah Tinggi didengar Hakim baharu. Hakim K. Munyandi menggantikan Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Semasa prosiding pengurusan kes, Peguam Datuk Gitan Ram Vincent memberitahu pihaknya menarik balik permohonan menggugurkan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram daripada mengendalikan kes itu. Ini selepas bekas Hakim Mahkamah Persekutuan itu meninggal dunia pada akhir Januari lalu. Timbalan Pendakwa Raya Po Yin Tin tidak membantah dan mahkamah membatalkan permohonan tersebut. Sebelum ini, mahkamah menetapkan 15 hari bermula 12 Mei untuk perbicaraan kes. Datin Sri Rosmah berdepan 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM7 juta dan 5 pertuduhan gagal isytihar pendapatan kepada LHDN.
Bagi menggalakkan lagi budaya sukan dalam kalangan rakyat, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah melakukan beberapa perubahan berhubung penganjuran acara sukan. Menterinya Hanayo berkata ia selaras dengan konsep madani yang menumpukan kepada penyelesaian masalah selain usaha merangsang aktiviti sukan di peringkat akar umbi. Jelas Hana, semua pertandingan tempatan yang dianjurkan Badan Sukan, kelab yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO tidak lagi perlu mendapat kelulusan Pesuruhjaya Sukan berkuat kuasa 10 April. Bagaimanapun, penganjuran sukan itu masih perlu mematuhi garis panduan kesihatan dan keselamatan yang ditetapkan, termasuk penyediaan perlindungan insurans bagi menjamin keselamatan peserta. Semua pembaharuan ini adalah untuk kita membangunkan ekosistem sukan. KBS ni dia jaga ekosistem sukan. Ini adalah cara untuk kita membudayakan sukan untuk pastikan di semua peringkat, bukan saja di Putrajaya, di daerah-daerah kecil, semua penganjur sukan kita memudahkan kerja mereka. Beliau menambah KBS turut memindah Akta Pembangunan Sukan dalam jadual pertama dengan menyenaraikan 103 sukan berbanding 51 jenis sukan sebelum ini. Hana ditemui ketika sidang media berkaitan penganjuran acara sukan di Menara KBS hari ini. Sementara itu, KBS melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN akan menganjurkan Liga Sukan Komuniti di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk mencari bakat-bakat baharu dalam sukan bola jaring, futsal dan bola keranjang dengan sasaran penyertaan seramai 100,000 orang. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim menjelaskan pemilihan 3 sukan berkenaan ialah berdasarkan kepada minat masyarakat setempat. Kementerian ini melalui Majlis Sukan Negara MSN turut mengambil pelbagai usaha dalam pencarian bakat-bakat baru khusus untuk 16 sukan teras. 16 sukan teras bagi memastikan kesinambungan program pembangunan sukan berprestasi tinggi. Antara program yang dilaksanakan termasuklah program bakat yang memberi fokus kepada atlet-atlet berusia antara 13 hingga 15 tahun. Sehingga kini sebanyak 165 pusat latihan daerah PLD telah ditubuhkan dengan 172 jurulatih bertauliah, sedang melatih 2,232 orang atlet. Antara perkhidmatan yang disediakan pula oleh program bakat ini untuk atlet adalah seperti program latihan mod separuh masa, bimbingan jurulatih yang diiktiraf, pendedahan latihan dan pertandingan peringkat daerah dan negeri serta peralatan latihan. Adam berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin, Datuk Abdul Khalib Abdullah. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya, Kim Pan Gon, enggan terlalu bergantung kepada keputusan dalam 2 aksi persahabatan antarabangsa dengan Turkmenistan dan Hong Kong minggu ini. Sebaliknya, antara objektif utama ketika ini adalah membentuk skuad Harimau Malaya yang lebih mantap dan fleksibel bagi mengharungi bukan sahaja Piala Asia 2023, malah juga pusingan kelayakan Piala Dunia 2026 pada November depan. Jelas Pan Gon fokusnya pada aksi pertama dengan Turkmenistan malam ini adalah melihat Harimau Malaya menampilkan permainan yang positif, berkualiti dan konsisten. This camp, I put up several camp objectives. So one important thing is flexible for the system and formation. So those, I just mentioned only one objective for you. I cannot open everything. So we have a clear camp objective to prepare well until World Cup qualification. We want to make a very strong team. So we're expecting hopefully a good step tomorrow. Not the result, even just performance side. Ya, Mac. Cukup menarik kisah dalam hashtag malam ini, iaitu kisah cinta terhalang ketika usia remaja tetapi berkahwin juga selepas 60 tahun. Ya, itu yang dikatakan kalau sudah jodoh tidak ke mana. Saksikan.
Pasangan warga emas di United Kingdom, Len Albrighton, 79 tahun dan Janet Steer, 78 tahun, mencapai impian hidup sebagai suami isteri pada 11 Februari lalu selepas hasrat berkahwin pada usia remaja dihalang ibu bapa. Pada tahun 1963, Len yang ketika itu berusia 19 tahun melamar Janet yang berusia 18 tahun. Bagaimanapun harapan mereka musnah apabila dihalang ibu bapa Janet kerana di bawah umur 21 tahun untuk layak berkahwin. Len membawa diri ke Australia dan selepas perkahwinannya berakhir dengan perceraian pada 2015, dia kembali mencari Janet. Ternyata jodoh mereka kuat. Janet yang kematian suami akibat kanser bersetuju menerima lamaran Len buat kali kedua. Video ini menunjukkan bagaimana ular minum air dari cawan plastik. Ular berkenaan dilihat memasukkan kepalanya ke dalam cawan dan kuantiti air di cawan itu tiba-tiba berkurangan. Dan video ini pula memaparkan aksi pekerja kantin sekolah memperkenal diri kepada pelajar pada sesi suai kenal. Mereka tampil berpakaian sedondon sambil memegang plakat tertulis nama masing-masing. Tak pernah tak menarik paparan hashtag. Betul. Selalu di luar kotak dan kadang-kadang macam kisah dalam novel cinta. Seperti cinta tadilah. Ya. Apapun paparan itu seperti biasa menutup berita perdana edisi hari ini, Khamis 23 Mac. Yang sahih di RTM. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.